Hari Rabu 1 September 2021. Apa khabar semua? Assalamualaikum. Selamat pagi kembali bersama dengan kami. Inilah Malaysia hari ini. Saya Hanif Miswan. Wah, begitu ya, mendayu. Ya. Dan juga saya Hanif Izzati. Kami berdua akan menemani anda selama 1 jam ya Hanif. Yep. InsyaAllah pelbagai perkongsian akan diberikan kepada anda semua. Dan pastinya kita harapkan kalau anda mungkin nak naikkan lagi semangat, jangan lupa untuk saksikan kami secara langsung di Facebook Live. Kerana kita pun dah ada di sana. Turunkan saja komen berkaitan dengan beberapa yang menarik kita akan kongsikan pada hari ini. Ya. Antaranya? Saya suka awak punya short single tadi. Sebab, oh ya ke? Wow. Macam saya tak Kenapa, nampak bendera. Awak nampak bendera tadi. Jadi kita masih belum terlambat. Nampak patriotik tak? Dan warna merah. Masih belum terlambat untuk mengucapkan selamat hari ulang tahun kemerdekaan ke-64 buat negara Malaysia yang tercinta. Dan kita harapkan yang terbaik saja. Lekas sembuhlah bagi dunia kita dan juga negara kita. Okey, hari ini banyak sekali perkongsian menarik akan kami bawakan bersama dengan sambutan Hari Kebangsaan semalam juga, dan 16 September ni 1963 pun pastinya akan bawakan suatu tarikh yang bermakna. Kita akan bawakan kenangan-kenangan sambutan Hari Kebangsaan. Ya, dan kita akan bersama dengan seorang ketua penyelaras untuk persembahan Padang ini, hari persembahan. Kan? Hari Kebangsaan 2021. Kita akan mengetahui apakah sebenarnya mungkin di sebalik tabir kan. Pelbagai cabaran yang dilalui pastinya untuk memastikan persembahan ini bukan sahaja ialah kalau kita berada secara fizikal kita boleh nampak. Betul. Tetapi ini nak memastikan kepuasan dan juga semangat membara itu untuk penonton dari rumah. Cabarannya pasti berbeza. Jadi kita nak tahu apakah mungkin kenangan yang disampaikan yang mungkin boleh dikongsikan oleh Ketua Penyelaras Persembahan Padang Hari Kebangsaan 2021. Selain daripada itu 2019. Salah semalam. 2019 ya. Kalau visual tadi kita paparkan kembali kan dalam slot hitam putih kan, black and white kan. Dia mesti nampak macam lama sangat. Macam kan, satu macam ketika dahulu kita sambut merdeka. Tapi sebenarnya baru 2 tahun kita berada dalam pandemik ni. Apa pun kita mengharapkan agar tahun depan kita kembali dapat bersama-sama. Kemudian kita akan ada seorang penyanyi ni yang pernah banyak saban kali kita bawakan di Malaysia sejak beraksi di pentas Vokal Mania, di pentas Idola Kecil. Dan ini adalah Daniel Chue. Ini dia. Yang kali ini membawakan runut bagi drama Anak Sena. Jadi Daniel Chue akan berkongsi dengan kita single terbarunya dan juga perkembangan terkini artis ataupun selebriti yang sedang meningkat naik ini juga. Dan pastinya hari ini merupakan hari yang sedikit sedih bagi rakyat Malaysia ya Hanif. Sangat sedih kerana apa yang didapat telah pun dicuri semula. Itu apa yang dikabarkan, apa yang bersepah di media sosial kerana pingat emas kita ditolak kerana protes yang dilakukan oleh pihak Ukraine untuk Ziad Zulkifli. Okey, bercerita mengenai Ziad ni akan kami bawakan lebih mendalam berkaitan dengan perkembangan ini di meja medsos nanti. Tapi sekarang kita ingin saksikan sedikit sedutan daripada Buletin Pagi berkaitan dengan penceritaan Ziad Zulkifli. Okey, ini tadi sedutan Buletin Pagi pada 1 September yang mungkin tadi anda juga sempat saksikan. Cuma yang terkini, mungkin Hanif kita boleh kongsikan juga. Tim Malaysia telah pun membuat siapan yang mana penolakan untuk protes yang diutarakan oleh pihak Malaysia untuk Ziad Zulkifli ataupun counter protes yang telah pun diutarakan. Kerana ada sebab-sebab yang tertentu. Betul, dari sudut teknikalnya. Tapi kita masih lagi menunggu pengumuman secara rasmi. Tapi difahamkan ini mungkin bagi memberi realiti lah kepada kita. Difahamkan penolakan masih lagi diteruskan ataupun pembatalan kemenangan masih lagi diterima. Tetapi kita akan terus memberikan bantahan dari masa ke semasa. Dan ini adalah sedikit ciapan daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkaitan dengan keputusan semalam. Telah pun mengucapkan tahniah terlebih dahulu tapi kemudian mengetahui berkaitan dengan penarikan tersebut. Tapi Ziad, anda tetap juara di hati kami. Itulah yang mesej yang dimaklumkan. Adalah perkara yang luar biasa. Semua sememangnya memberikan semangat dan apa yang paling penting sekarang ini adalah kita harapkan agar emosi Ziad dapat ditenangkan oleh mereka yang berada di sana, terutama sekali mungkin pengurus-pengurus yang berada di sana dan juga tim-tim Malaysia, dan ini mungkin dijadikan sebagai salah satu perkara yang harus dititik beratkan untuk kontingen kita selepas ini kan. Ya, betul. Betul lagi kita akan cuba untuk mendapatkan komen dan juga reaksi daripada tim Malaysia yang berada di Tokyo.
terutamanya sekiranya kita berjaya mendapatkan chef de mission kita iaitu Datuk Seri Megat Syariman, tapi kita akan cuba juga memberikan segala perkembangan nanti berkaitan dengan perkembangan ini. Kita maklumlah baru saja menyambut Hari Kebangsaan semalam. Hari ini diberikan sedikit cabaran, tapi inilah adatlah dalam bertanding. Ada juga dari sudut peraturan teknikalnya yang perlu kita faham. Kita akan perincikan perkongsian ini dalam meja medsos kita seketika nanti. Jadi kita mahukan anda untuk terus ikuti kami 1 jam saja ni. Jangan ke mana-mana kerana pelbagai perkara yang menarik kita akan kongsikan. Antaranya, kita akan kongsikan juga. Betul. Ini berkaitan World Skills Rusia 2021. Kita berjaya mengharumkan nama negara sekali lagi dengan pertandingan norma baharu ini, dan kita ingin saksikan terlebih dahulu bagaimana kemenangan Malaysia di World Skills Rusia 2021. Jom kita saksikan. Sememangnya detik yang membanggakan apabila individu ini berjaya meletakkan nama Malaysia di tangga pertama daripada 15 negara dalam pertandingan di peringkat dunia. Hud Haki Azlan, pelajar Kolej Kemahiran Tinggi Mara KKTM Kuantan, berjaya memperoleh pingat emas sekaligus dinobatkan sebagai juara dalam kejohanan World Skill Russia kali ke-9 2021 khusus dalam bidang prototyping. Ia berlangsung pada 21 hingga 25 Julai 2021 lalu secara maya di seluruh dunia. Menurut Hud Haki, kemenangan itu juga hasil bersama dan tunjuk ajar daripada pakar negara dalam rapid prototyping, Muhammad Asnawi Omar, yang juga merupakan tenaga pengajar di KKTM. Pelajar semester 4 program Diploma Kejuruteraan Pembuatan Reka Bentuk ini bukan sahaja mengharumkan nama Malaysia di persada dunia, malah menjadi inspirasi kepada seluruh rakyat Malaysia. Sememangnya kita bertaraf dunia. Satu lagi pingat emas yang telah pun kita raih dalam juara di World Skills Rusia 2021. Dan kali ini kalau anda mungkin dapat saksikan tadi prototype untuk dihasilkan sebelum dikeluarkan mass production ataupun production yang banyak. Jadi inilah individu yang telah pun mengharumkan nama Malaysia kerana pertandingan ini diturut serta oleh Korea, Ecuador, China. Bukan sahaja ni semuanya hebat-hebat belaka. Malaysia sekali lagi menempah nama di antarabangsa. Okey, Ayo, kita bersama. Namanya saja dah menang dah. Hud Haki Azlan, peserta negara bersama dengan kita, bersama dengan jurulatih dan pensyarah juga iaitu Encik Muhammad Asnawi bin Omar. Assalamualaikum kedua-duanya, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Wow, cantiknya latar belakang tu. Terima kasih. Tahniah anda Wira Tibet Emas. Okey, tahniah sekali lagi kita ucapkan kepada Haki dan juga Encik Asnawi. Cuma kita nak tahu juga bagaimana, sebab pertandingan ini pastinya memerlukan satu persiapan yang berbeza ya. Betul. Dikala sekarang ini diadakan secara maya sahaja, cabarannya juga pasti berbeza. Mungkin boleh dikongsikan bagaimana secara keseluruhannya. Cik Asnawi mungkin? Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada MHI kerana menjemput kami pada pagi ini. Okey, baik. Sebenarnya semasa pertandingan ini, pertandingan ini berlangsung selama 5 hari. Okey. Jadi bermaksud 5 hari tersebut kita perlu menyiapkan produk prototype ni ataupun produk model ni dalam masa 5 hari, di mana ia melalui proses-proses pembuatannya, proses-proses fungsi dia dan juga proses-proses pengukuran dia. Jadi bagaimana yang pendekatan yang kami buat di sini ialah kami melakukan training ataupun latihan kepada Encik Hud selama sebulan, di mana kami membahagikan kepada beberapa minggu latihan tersebut, di mana pada permulaannya kami bermula dengan peringkat pembangunan produk iaitu peringkat lukisan kejuruteraan pada minggu yang pertama, dan kemudian seterusnya pada minggu yang seterusnya kami membuat proses pembuatan menggunakan permesinnan seperti percetakan 3D ataupun 3D printer, permesinnan arm seperti CNC, dan juga kita membuat proses tuangan, vacuum casting,
dan juga membuat proses-proses kekemasan seperti kita membuat proses semburan cat dan sebagainya lah. Jadi pada masa sebulan tersebut Encik Hud kena absorb semua sekali latihan tersebut. Supaya beliau dapat perform lah semasa pertandingan tersebut. Kerana kalau kita lihat di sini proses pembangunan produk terutamanya pada robotic arm ni sebenarnya dia melalui proses yang agak lama sebenarnya. Betul? 6 bulan hingga ke setahun, tapi kami diberikan task untuk disiapkan selama hanya 5 hari saja. Daripada proses lukisan sampailah proses produk tu berfungsi secara prototype lah. Okey, Encik Asnawi, mungkin ini yang buat saya tak sabar tanya kepada saudara Hud kita, Hud Haki Azlan ni. Bagaimana sebenarnya dalam tempoh sebulan dipersiapkan 5 hari pertandingan, mungkin boleh kongsikan secara ringkasnya produk yang berjaya memenangi pingat emas ni? Okey, terima kasih pada Cik Hanif dan Cik Hanif. Ya. Okey, pada awalnya memang 6 bulan pertama, sebulan pertama tu, sebulan untuk sebelum bertanding tu memang latihan yang orang kata terlalu padat lah. Tapi sebelum tu semasa saya semester 1 sehingga semester akhir ni memang benda tu dah belajar dah. Kira saya tak perlu macam touch up sikit-sikit je semasa bulan pertama, 1 bulan. Okey. Jadi satu hari tu berapa lama akan dilakukan telesidang itu? Untuk melihat kepada pembikinan dan sebagainya kan? Ke satu hari tu memang on saja kita punya meeting bersama Maya tu untuk menyaksikan dan menilai, pengadil nilai? Betul, kita live 24 jam. Sebab dia nak tengok kita punya mesin tu berjalan, 3D printer tu bergerak untuk print ke macam tu. Cabaran ya. Okey, Hud, kalau boleh kongsikan kan, apa sebenarnya produk ataupun ciptaan rapid prototyping yang awak buat ni, Hud? Produk ni boleh dikatakan sebagai robotic arm sebab task yang diberi itu sama je dengan negara-negara lain, tetapi dari segi lukisan, dari segi nak print apa semua tu memang complicated lah. Okey, saya sangat amazed dengan bila kita cerita pasal teknikalnya, pastinya kita yang belum berada pada bidang tu tak faham lah kan. Cuma secara keseluruhannya, apa yang mungkin menjadikan prototype anda dipilih sebagai pemenang? Sebab kita dapat siapkan produk tu dengan betul detail. Kalau nak dibandingkan negara lain, ada part yang tak siap seperti tangan arm, vertical arm tu tak siap dan sebagainya. Dengan mesin yang kita ada di KTM ni sangat membantu saya lah dari segi pembikinan produk. Ya, okey. Kabarnya ada di bawah sekali robotic arm tersebut kan? Boleh tunjukkan tak sekali kepada kami secara langsung ni? Ada dengan siapa, Cik Asnawi ya? Ya. Okey, Cik Asnawi mungkin boleh kongsikan juga berkaitan dengan ciri-ciri kehebatan robotic arm yang disiapkan ini secara detail. Dia tenggelam sikit sebab latar belakang tu. Okey. Cik Asnawi, difahamkan juga ini antara yang menyumbang kepada faktor kejayaan adalah mesin ataupun jentera yang disediakan oleh pihak KTM lah kan? Jadi itu antara yang mungkin kehebatan yang berbeza lah untuk pihak Malaysia. Tahniah diucapkan kepada kalian berdua. Terima kasih. Saya suka warna dia, warna kuning. Salah satu warna kegemaran saya. Okey, selepasnya jangan lupa untuk terus mengharumkan nama negara lagi ya. InsyaAllah. Ya, tahniah. Terima kasih juga kepada Hud Haki Azlan dan juga Encik Muhammad Asnawi bin Omar. Kedua-duanya daripada Kolej Kemahiran Tinggi MARA KKTM Kuantan yang baru saja menangi pingat emas dalam kejohanan World Skills Russia 2021. Okey, itu dia yang kita mungkin boleh menjadikan inspirasi dan juga semangat. Tidak ada yang terbatas walaupun kita berada di musim pandemik, segalanya dijalankan secara maya, cabarannya berbeza, tapi kita telah pun membuktikan Malaysia mengharumkan nama negara sekali lagi. Pingat emas untuk Malaysia. Kita berehat seketika. Selepas ini banyak lagi perkongsian menarik berkaitan dengan sambutan Hari Kebangsaan akan kami bawakan. Sekarang ini di Malaysia, jangan ke mana-mana.
lagi bersama dengan kami, saya Hanif dan juga Anim. Terbalik Saya Hanif dan juga Hanif. Sebab apa? Selalu orang terbalik nama kami berdua, Anim dan Hanif ni. Okay? Kami berdua akan bersama dengan anda untuk kongsikan. Kali ini sambutan Hari Kemerdekaan yang dilakukan oleh beberapa pihak ni pastinya berbeza kan. Kita nak bawakan kepada anda semua pendekatan apa yang dilakukan oleh mereka yang berada di Balai Polis Wakaf Baru. Mereka berada di sana melakukan sambutan Hari Kemerdekaan dengan cara yang sedikit berbeza, kerana kalau mungkin kita kena beli sendiri Jalur Gemilang, tapi mereka bagi. Kan ada mereka pemberian bagi. lah. Pemberian berkongsi bersama, lepas tu dihiasnya Balai Polis tersebut. Balai Polis dihias, ada juga katanya anggota daripada agensi lain yang juga turut bersama-sama menyambut semangat kemerdekaan ini. Jadi sama-sama kita saksikan terlebih dahulu bingkisan kemerdekaan ini. Kemerdekaan bukan berarti kita bebas daripada penjajah, tapi kita juga hendaklah bebas daripada fahaman-fahaman yang tidak baik. Di Kelantan, sambutan Hari Kemerdekaan yang berlangsung bulan ini diraikan mengikut prosedur operasi standard SOP yang telah pun ditetapkan. Sambutan yang diraikan ini bertepatan dengan SOP dan sejajar dengan Pelan Pemulihan Negara PPN bagi mengawal penularan COVID-19. Petugas Barisan Hadapan di Kelantan turut tidak ketinggalan menyemarakkan Hari Kemerdekaan. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Kelantan dan Balai Polis Wakaf Baru Tumpat meraikan dengan cara mereka yang tersendiri. Kami merasa bangga kerana merupakan salah satu agensi yang merupakan frontliner bagi menangani ancaman COVID-19 ini. Kita sedar bahawa pada tahun ini sambutan Hari Kebangsaan kita lakukan secara sederhana sahaja. Namun begitu, kami di peringkat JPJ Negeri Kelantan tetap mengadakan program mengibar Jalur Gemilang yang mana atas tujuan untuk kita sama-sama menyemarakkan ruh patriotisme dan juga meningkatkan semangat kecintaan kita kepada negara. Kempen mengibarkan Jalur Gemilang ni kita telah pun bermula pada 1 Ogos baru-baru ni, dan ini adalah inisiatif daripada kami, saya dan juga anggota saya, untuk kita menzahirkan rasa kecintaan kita kepada negara dan mengharapkan negara kita berkekalan dalam kemerdekaan. Okey, itu dia menarik juga sambutan yang dilakukan oleh anggota badan beruniform kita. Okey, kebiasaannya kalau sambutan kenangan sambutan ni, saya paling suka perarakan lah. Kita boleh tengok macam-macam aset yang dipertontonkan, agensi-agensi dan juga pelbagai warna meriah kan. Itu sambutan pasti rindu kenangan. Kan kita nak pergi dataran. Betul lah. Kita nak cover daripada sana untuk siarkan di Malaysia hari ini. Kami turun padang, berpanas. Tapi itulah yang paling seronok. Itu sahaja yang saya rasa usaha kecil kami sebagai host ni. Setuju? Untuk berada bersama-sama dan juga menyemarakkan lagi semangat patriotik dalam diri kita sendiri. Tapi itulah ini adalah keadaan yang kita patut terima. Bersabarlah sayang. Betul. Nak nyanyi ke hari ni? Okey, jadi apa yang kita saksikan itu pastinya ada tulang belakang yang mengendalikan, yang memastikan segalanya berjalan dengan lancar. Bagaimana ianya dihasilkan dan idea ataupun makna di sebalik setiap persembahan. Inilah individunya. Cikgu Nur Azmi Baba, Ketua Penolong Pengarah. Tapi sebelum tu, sebab kita nak dengarkan. Laju betul. Kita nak kenalkan dulu sebab dah tunjuk dah tadi. Okey, tak apa, nanti dulu. Kita nak dengarkan terlebih dahulu bagaimana kenangan sambutan orang ramai untuk menyambut Hari Kebangsaan. Saban tahun kita disajikan dengan persembahan perbarisan dan perarakan yang memukau pandangan apabila menjelang 31 Ogos. Namun disebabkan pandemik, ia memberi impak kepada aktiviti sosial yang menuntut rakyat Malaysia untuk menjalani norma baharu bagi mengawal penularan wabak COVID-19. Bagi Faizal Ashraf Azhar, pengalaman membuat persembahan setiap kali menjelang Hari Kebangsaan menjadi kenangan terindah buat pensyarah Akademi Seni Budaya dan Warisan Kebangsaan itu.
sebelum berlangsungnya sambutan pada 31 Ogos cukup penuh dengan memori apabila kita dapat berjumpa dengan ramai orang dan juga individu. Okey, dalam pada masa yang sama kita dapat berkumpul dekat Dataran Merdeka daripada pagi, okey, sehinggalah ke petang. Okey, selagi tak betul tu kita terpaksa membuat proses finalize, okey, final touch up dan juga sebagainya, sehinggalah sebuah persembahan itu dilihat satu persembahan yang lengkap. Mengakui persediaan latihan yang mencukupi dapat menghasilkan persembahan yang terbaik, Muhammad Fakrul Rozi Mad Aris, Guru Bahasa Antarabangsa Sekolah Menengah Kebangsaan Seksyen 5 Wang Semaju, Kuala Lumpur, telah mengendalikan persembahan bagi murid-murid di Kuala Lumpur sejak tahun 2015 hingga 2017. Pengalaman memang sangat-sangat mencabar kerana ia melibatkan jumlah murid yang sangat ramai, iaitu lebih kurang 2,000 orang murid dari 50 buah sekolah sekitar Kuala Lumpur. Proses latihan yang mengambil masa lebih kurang sebulan lebih juga amat menguji ketahanan mental dan fizikal. Tetapi, apa yang paling menyeronokkan dan boleh saya banggakan adalah semangat yang ditunjukkan oleh murid-murid Kuala Lumpur dalam memberi persembahan yang terbaik. Walaupun ia tidaklah sehebat sebelum COVID-19 melanda, namun tahun ini rakyat Malaysia tetap berpeluang menyaksikan pertunjukan menarik daripada petugas barisan hadapan yang disiarkan secara maya. Semarak Malaysia Prihatin turut menjadi keutamaan dalam memenangi pandemik ini. Yap, itu dia sedikit perkongsian berkaitan dengan pengalaman masing-masing peserta-peserta yang terlibat yang pastinya rindukan suasana tersebut, kenangan suasana itu tersebut. Luar biasa. Dan bawa semangat ni. Okey, sekarang kita perkenalkan sekali lagi Anim. Boleh sekali lagi okey, saya jugalah. Tiba masanya. Okay, Ya. saya memang suka mengambil honor ni. Cikgu Muhammad Azmi Baba, Ketua Penolong Pengarah Sektor Pembangunan Murid Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga sebagai Ketua yang telah pun Ketua Penyelaras Persembahan Padang pada Hari Kebangsaan bermula 1986 lagi sehinggalah 2019. Inilah individunya. Assalamualaikum Cikgu, selamat pagi. Wabarakatuh, Hanif dan Anim. Ya, betul. Betul ya. Salam kemerdekaan dan salam Malaysia Prihatin. Ya, betul. Salam kemerdekaan juga Cikgu. Okey, Cikgu. Silakan. Selama ni kan kita tengok dari rumah ataupun kita berada di sana, kita tidak pernah berjumpa dengan individu yang menyelaraskan segalanya ni. Daripada A sampai Z, dia nampak sangat tersusun dan cantik. Setiap tahun, inilah yang dinanti-nantikan, persembahan Padang. Kan? Bagaimana Cikgu mungkin boleh kongsikan, kalau boleh diingat semula imbau kembali, apa yang mungkin boleh diringkaskan kongsi dengan kita? InsyaAllah, terima kasih Anim dan juga Hanif. Sebenarnya apabila saya tengok tadi gambaran ataupun tayangan semula, begitu sayulah hati kita apapun yang kita nampak kan. Betul. Kerana pandemik ini 2 tahun kami tidak dapat bersama untuk memeriahkan suasana di Dataran Merdeka atau di Dataran Putrajaya atau di mana-mana yang dilaksanakan Hari Kebangsaan. Tapi sebenarnya beginilah, daripada studi yang saya yang Anim sebut tadi, memang lama terlibat dan kesayuan tu memang terasalah apabila kita terpaksa menghadapi dugaan ini. Kali pertama kita hadapi dugaan pada sambutan ke-52 di mana pada ketika itu isu H1N1 dan juga jerebu melanda negara dan kita telah alihkan sambutan di peringkat di dataran parlimen. Alhamdulillah, saya ni boleh kata beginilah Anim dan Hanif ya. Saya ni mula posting di Kuala Lumpur pada tahun 86 dan terus bermulalah era pelaksanaan aktiviti ataupun sambutan. Saya bermula dari bawah, membantu rakan-rakan yang kebanyakannya telah bersara. Dan ketika ini sehingga inilah daripada tahun 86 membawa ke tahun ni 2019, saya telah terlibat dengan sambutan Hari Kebangsaan. Banyak kali lah Hari Kebangsaan ini disambut. Dan dari segi penyelarasan, alhamdulillah kepercayaan diberikan oleh pihak atasan Jabatan Perdana Menteri ataupun Kementerian Pendidikan Malaysia sendiri kepada pihak kami, guru-guru atau pendidik
di Kuala Lumpur khususnya, juga termasuk di Selangor dan juga Putrajaya, kami dapat melaksanakan tanggungjawab itu dengan sebaik mungkin. Setiap kali dengan kami 31 bulan tu memang berada sama ada di dataran Merdeka atau di dataran Putrajaya. Bertugaslah. Cikgu. Bertugas. Ini dia. Maafkan saya, kami sedang dipertontonkan visual-visual cikgu membaca ikrar. Itu tahun bila tu? Muda remaja tu. Itu zaman bila tu cikgu? Sekarang pun muda juga. Itu zaman tu kalau ikut tu tahun 2009 kali pertama semasa di dataran parlimen. Itu saya dipertanggungjawabkan sebenarnya. Kita telah melatihkan murid-murid kita untuk membaca ikrar, tapi apabila penundaan ataupun penangguhan sambutan itu, maka inilah jurulatih ataupun guru yang mengajar dipertanggungjawabkan untuk mengendalikan. Jadi jadi itulah penghormatan yang diberikan oleh pihak Jawatankuasa Induk Hari Kebangsaan. Pada tahun 2009 kali pertama saya di Dataran Merdeka baca ikrar, dan sekali lagi pada tahun 2015 bersama ikon-ikon negara diberi juga penghormatan untuk mengetuai bacaan ikrar lagi sekali. Itulah dalam sejarah kehidupan ini, daripada muda sampailah dah macam tua lah kan. Remaja lagi ni. Pengalaman okay. Every year pengalaman yang berbeza. Ada sahabat kami juga di situ. Okey, cikgu, saya nak tanyakan satu soalan. Mungkin nak menyelaraskan persembahan Padang tu dengan ramai sekali yang terlibat, banyak agensi yang terlibat. Ribuan peserta. Betul. Apa langkah pertama yang cikgu lakukan untuk menyelaraskan persembahan tersebut, cikgu? Boleh. Okey, begini Cik Hanif, dalam pelaksanaan ini kita selalunya ikut pada arahan-arahan yang kita dapat, khususnya daripada Jawatankuasa Induk yang dulunya daripada Jabatan Perdana Menteri lah. Rakan-rakan kami sekarang ni All-Time Merdeka Group itulah yang terus kekal sampai sekarang ini. Dalam WhatsApp Group sentiasa kita angkat, kita bincangkan. Okey, untuk dari segi penyelarasan, saya di pihak Jabatan Pendidikan Wilayah Sultan Kuala Lumpur biasanya melaksanakan tanggungjawab ini dengan menyelaraskan. Pertama sekali ialah kepentingan jurulatih untuk persembahan tersebutlah. Jurulatih ini adalah semua dalam kalangan guru-guru di Kuala Lumpur. Jadi itulah tulang belakang kami melaksanakan ini adalah kalangan pendidik yang mewakili pendidik di seluruh Malaysia. Kita sebagai warga di Kuala Lumpur ini, murid-murid di Kuala Lumpur, cikgu-cikgu di Kuala Lumpur sentiasa memberi komitmen yang terbaik. Macam tadi saya tengok ada anak buah saya lah tu, Cikgu Fakrul Rozi. Salah seorang jurulatih yang banyak menyumbangkan idea dalam kita melaksanakan dan menyelaraskan persembahan. Tiap-tiap tahun ada perubahan berdasarkan tema. Walaupun kita nampak ada persembahan di Padang dan juga ada persembahan di teres grafik. Jadi inilah kreativiti yang dilaksanakan. Ini adalah hasil daripada perbincangan yang kita selaraskan bersama dengan semua jurulatih dalam kalangan guru. Dalam tempoh yang dikatakan sebulan, sebenarnya kita bergerak lebih awal daripada itu. 2 bulan sebelum pelaksanaan ataupun sampai ke hari D-Day dia. Jadi kita telah bekerja begitulah sebagai satu tim. Alhamdulillah setakat ini apa yang dapat kami kongsikan itu menyemarakkan semangat yang ada. Ini adalah yang paling penting, yang saya rasa inilah satu platform yang mana anak-anak murid dalam kalangan generasi muda ini yang terdiri dari berbagai kaum, daripada 2,000 hingga lebih kurang 4,000 murid setiap tahun kita janakan semangat perpaduan, latihan bersama, susah senang bersama di padang, hujan, panas semua. Dan mereka ini kalau diikutkan dari segi kita punya bukanlah kajian, tapi apa yang kita nampak, perhubungan mereka ini berterusan. Itulah semangat cintakan negara diwujudkan dalam generasi muda. Dan semangat perpaduan keluarga Malaysia tu, cikgu patriotik itulah utama. Bila dengar cikgu berkata-kata ni, kita dapat gambarkan betapa rindunya cikgu sebenarnya dengan suasana itu kan. Kita harapkan yang terbaik, insya-Allah. Mana tahu ini hanyalah rehat sahaja, selepas ini kembali beraksi. Cikgu, kita doakan yang terbaik, insya-Allah. Terima kasih. Terima kasih cikgu, jaga diri agar COVID ini amin. Bebas betul. Insya-Allah merdeka daripada COVID. Setuju. Insya-Allah. Betul. Cikgu jaga diri
Ya, terima kasih Hanif, sama-sama Hanif dan Anim. Ya. Terima kasih banyak ya, dan perkongsian ini adalah yang terbaik. Betul. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Itu dia Cikgu Nur Azmi Baba, Ketua Pengarah Sektor Pembangunan Murid Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur yang juga merupakan Ketua Penyelaras Persembahan Padang bagi Hari Kebangsaan dari tahun 1986. Itu kita kena streskan sikit kan. Betul. Sebab itulah sebabnya kita interview dan bersama-sama dengan Cikgu Azmi. Baik, kita nak rehat seketika. Kembali selepas ini kita akan kongsikan apa yang menarik dari meja medsos dan juga bersama dengan selebriti, artis yang sedang meningkat naik. Segalanya dalam Malaysia hari ini. Saya Mutia Fahrina binti Faisal yang sedang menetap di Los Angeles, California, ingin mengucapkan Selamat Hari Merdeka yang ke-64 kepada semua rakyat Malaysia. Semoga kita bersatu teguh dalam menghadapi segala cabaran, saling hormat menghormati dan prihatin antara satu sama lain. Dirgahayu tanah airku. Biarkan kami bekerja, perangi COVID. Anda duduk di rumah. Selamat Hari Kebangsaan dari kami di PPUM. Selamat sejahtera dari saya, Mariam Baharudin, rakyat Malaysia di Los Angeles, California, Amerika Syarikat. Saya ingin mengucapkan Selamat Hari Kemerdekaan yang ke-64 kepada semua rakyat Malaysia. Harapan saya, semoga Malaysia aman dan makmur. Saya Nur Hidayah Putri Razak ingin mengucapkan Selamat Hari Kebangsaan ke-64. Merdeka, merdeka, merdeka. Sekian, terima kasih. Selamat Hari Merdeka kepada semua keluarga dan rakan-rakan kami di Malaysia. Walaupun kami tidak boleh berada di sana untuk meraihkan dengan anda. Kami berharap anda selamat dan dapat meraihkan hari ini dengan orang tersayang. Ini adalah masa yang sangat sukar untuk semua. Jadi kita mesti bersatu untuk melawan COVID. Kami cinta kamu Malaysia. Kembali dalam Malaysia hari ini, untuk di akhir-akhir ini kita nak kongsikan juga apa yang menarik antaranya di media sosial. Dan sebelum tu kita nak kongsikan juga Majlis Pengagihan Dana Kempen Tabung Pahlawan KTP 2020. Ya, betul. Ini satu majlis pengagihan dana kempen ataupun matching grant kepada 10 daripada 83 persatuan veteran ATM yang telah pun diadakan. Biasalah ketika menyambut Hari Kebangsaan, Hari Pahlawan nanti. Mereka adalah hero yang tidak didendang. Betul. Mereka adalah hero yang tidak boleh dilupakan. Jadi ini dia, kita bawakan sedikit rangkuman untuk Majlis Pengagihan Dana Kempen Tabung Pahlawan KTP 2020. Jom sama-sama kita saksikan. Bakti dan keringat setiap anggota veteran Angkatan Tentera Malaysia dalam mempertahankan tanah air tanpa mengenal musuh menjadi semangat yang masih dibawa hingga ke hari ini. Mereka tidak pernah gentar, malah sanggup berkorban untuk negara tercinta. Demi menghargai jasa mereka, Majlis Penyerahan Dana Kempen Tabung Pahlawan 2020 atau Matching Grant diagihkan kepada 83 Persatuan Veteran Angkatan Tentera Malaysia ATM disempurnakan oleh Ketua Setiausaha Kementerian Pertahanan Datuk Seri Muiz Abdul Aziz. Kita sampaikan matching grant kepada kesemua sekali lebih kurang 83 persatuan veteran yang telah terlibat dalam pengutipan kempen Tabung Pahlawan KTP 2020. Ini adalah amat banyak membantu golongan veteran di Malaysia lah. Kita melalui Jabatan Awal Veteran Kementerian Pertahanan. Kempen Tabung Pahlawan ini berjaya mengumpul sumbangan sebanyak 10.2 juta ringgit daripada pelbagai pihak kerajaan, badan-badan swasta dan orang ramai. Ia diharapkan dapat dimanfaatkan sebaiknya semasa di dalam tempoh pencen, terutama ketika negara sedang berhadapan dengan pandemik COVID-19. Dalam keadaan ekonomi, dengan keadaan ekonomi pandemik yang kita melanda negara kita dan ahli-ahli veteran kita seluruh negara, ya, tak kira ahli persatuan saya ataupun bukan ahli persatuan saya, mereka sangat menanti-nantikan sumbangan seperti ini kerana
mereka ini kebanyakan adalah golongan veteran, golongan yang terkesan atas apa yang berlaku kepada negara-negara kita dalam pandemik ini. Jadi insya-Allah kita dapat memanfaatkan apa yang diperolehilah oleh kerajaan. Selain itu, veteran tentera turut mendapat bantuan sara hidup, bantuan pendidikan dan bantuan bencana alam mengikut kepada kelayakan. Kita juga ada bantuan-bantuan yang lain lah, termasuk bantuan bencana alam. Yang mana sebelum ni bantuan bencana alam ni hanya sekadar 5,000. Tapi alhamdulillah pada tahun lepas kerajaan telah mengumumkan menaikkan elong bencana alam ni kepada 10,000. So daripada situ itu satu kebajikan yang paling baiklah. Semoga usaha murni ini dapat diteruskan dan secara tidak langsung nasib dan perihal kebajikan veteran-veteran ATM negara akan terbela. Okey, itu dia sikit perkongsian yang akan bawakan berkaitan dengan pengagihan dana kempen tabung pahlawan KTP 2020 pada baru-baru ini. Dan sekarang kita nak teruskan. Inilah dia meja media sosial atau meja medsos lah. Dan sekarang seperti yang semua sedia maklum, antara yang paling kerap dikatakan, saya masuk bilik make up pagi tadi pun, kita bercerita mengenai perkara ini. Betul. Maksudnya satu dunia sedang bercerita mengenai perkara ini, satu Malaysia juga sedang berkata berkaitan dengan penarikan balik kemenangan Ziyad Zulkifli, atlet lontar peluru bagi kategori T20. Kalau untuk pengetahuan semua dalam sukan Paralimpik ni, T20 adalah berkaitan dengan kekurangan upaya dari sudut intellectual disability. Maksudnya pembelajaran lah. Dan ini baru semalam dilaporkan berkenaan dengan penarikan semula, dan antara laporan-laporan, antara reaksi-reaksi pastinya bingung, sedih, kecewa dan juga mengharapkan agar ada keajaiban. Marah tu yang paling utamalah. Tapi cumanya difahamkan daripada sumber beberapa agensi media juga telah pun dipetik mengatakan bahawa rayuan tersebut tidak diterima, keputusan protes masih lagi diteruskan dan kemenangan akan berpihak kepada dua atlet Ukraine ini, manakala Ziyad Zulkifli yang telah memecahkan rekod dunia sebanyak 2 kali pada satu kejohanan semalam itu akan tidak diiktiraf. Jadinya yang lebih mengecewakan juga adalah apabila ianya berlaku akibat daripada kesilapan teknikal. Telah pun disahkan sebenarnya untuk pemahaman semua. Sebelum kita meneruskan kemarahan ini, telah pun disahkan dengan bukti bahawa Ziyad memang masuk lambat ke dalam bilik call room tu, bilik menunggu tu, 2 minit selepas tempoh yang ditetapkan. Setiap atlet perlu masuk 20 minit sebelum pertandingan bermula. Itu syaratnya. Perlu masuk. Tapi Ziyad lewat sedikit bersama dengan 2 atlet lain daripada Ecuador dan juga Australia kerana mengelakkan daripada kesesakan di dalam bilik tersebutlah. Itu yang difahamkan. Dan telah pun ada bukti dan 2 atlet tersebut tidak dibenarkan bertanding, tapi Ziyad dibenarkan bertanding di dalam satu peraturan baharu, iaitu under protest. Maksudnya masih dibenarkan bertanding, cuma di dalam under protes tersebutlah. Maksudnya atlet Ukraine ni, official Ukraine telah pun membuat protes tersebut sebelum pertandingan bermula, tapi masih lagi dibenarkan untuk masuk bertanding. Kemudian barulah diteruskan protes tersebut. Jadi secara rasminya memang ada protes sebelum pertandingan, tetapi di dalam peraturan Paralimpik ini ada sedikit perbezaan, dibenarkan untuk bertanding dahulu, kemudian barulah keputusan akan diambil sekiranya atlet lawan mahu meneruskan protes tersebut. Jadi itu intipati utamanya lah. Dan bila kita melihat segala proses ini bukan sahaja hanyalah di atas keping kertas ataupun hanyalah bercakap, CCTV telah pun diutarakan, siasatan dijalankan sangat terperinci. Jadi kita tidak boleh menyangkal apa yang telah pun dapat dibuktikan. Dan kita harapkan semua rakyat Malaysia menjaga jari jemari anda untuk komen ya. Kita nak menunjukkan juga kita punya budaya macam mana. Kerana apa yang anda tulis itu, itulah budaya kita. Okey, jadi kita nak kongsikan juga selain daripada itu, ini antara yang berlaku. Loji rawatan Sungai Semenyih dihenti tugas disebabkan keadaan yang berlaku, iaitu pencemaran bau yang berlaku pada sumber air mentah. Jadi berlakunya gangguan air di beberapa wilayah termasuklah Hulu Langat, Sepang, Putrajaya dan Kuala Langat. Yang terbaru saya bacakan di portal airselangor.com. 7 pagi tadi baru sahaja keluar, katanya telah pun mula disalurkan pada jam 7 pagi 1 September pada hari ini secara berperingkat kepada para pengguna. Dan juga
sekarang ni bagi mereka yang kawasan itu terjejas disebabkan tidak ada air yang tidak berjadual ini, 94 lori tangki telah pun digerakkan untuk membantu dan juga katanya perkara ini akan selesai pada 3 hari bulan September jam 12 tengah hari secara berperingkat. Ya. Okey, itu sedikit yang akan bawakan dari meja Medsos. Apa yang trending di media sosial akan kami bincangkan. Jadi teruskan memberikan segala perkongsian di sana. Kita berteriak seketika kerana selepas ini akan ada perdebatan juga dengan nama ni. Daniel Chua ke Daniel Chue ke Daniel Chua ke? Kita akan tanya sendiri individu itu. Daniel Chue, saya pilih. Akan bersama dengan kita seketika nanti dalam Malaysia Hari Ini. Makin lama kian hilang kemanusiaan di dalam diri dan sanggup membunuh jiwa demi keuntungan yang sedikit di dunia sementara. Apakah ini yang aku minta? Apakah ini yang aku impi? Andai kata aku pergi dulu, siapa akan menjagamu? Tak tentu bukan aku. Anugerah yang sempurna, oh tetap istimewa di mata dunia. Walau apa yang terjadi ke di sisimu, apakah ini yang aku minta? Apakah saya nak sambung, kita boleh hafal lirik. Kita gitu-gitu je lah. Bukan aku dari Daniel Chue. Kita terus sahaja bersama dengan Daniel. Ramai peminat-minat sedang menantikan ni wajahnya bagi yang merindui Daniel. Daniel. Selamat pagi. Halo, Assalamualaikum. Selamat pagi. Dari Tawang, Sabah. Jauhnya kau. Betul. Di Sabah saya ni. Di Sabah, Pak. Okey, Daniel, apa cerita sekarang? Macam mana sekarang perkembangan dipilih untuk menyanyikan lagu Bukan Aku untuk drama Anak Sena ni, Daniel? Oh, first of all, dia macam rasa teruja tau. Sebab apa? Daripada dulu tengok drama, macam ni lagu OST. Tiba-tiba saya pula dipilih untuk jadi, lagu saya dipilih untuk jadi OST drama TV3, which is something very very big dan saya sangat-sangat bangga dan sangat-sangat thankful lah. Yelah, tapi dia punya cabarannya dekat situ juga. Kalau macam cerita dia tu jadi best dan cerita tu mendapat perhatian penonton, lagu ni akan top. Dan lagu ni kan itu, dan sebaliknya akan berlaku lah. Macam Daniel sendiri, apa yang Daniel mengharapkan selepas lagu Daniel telah pun dipilih untuk menjadi OST Anak Sena? Saya harap yang lagu saya ni dia dapat diterima di telinga orang ramai. Dan orang kata apa, jadi halwa telinga lah untuk semua. So bila diorang tengok drama Anak Sena ni, bila every time saya punya klip ataupun saya punya sisipan lagu tu dimainkan, seorang macam tergerak hati terus tak pergi ke YouTube. Siapa nyanyi lagu ni? Saya harap benda tu jadilah setiap kali drama Anak Sena dimainkan. Okey, Daniel, bercerita mengenai tadi awak cakap lagu ini dipilih kan? Maksudnya proses lamaran ni bagaimana? Siapa yang meminta ke, memilih ke, atau ada lamaran sebelum lagu ini dibuat atau bagaimana, Daniel?
Prosesnya masa tu saya dah balik ke Sabah dah. Label saya sendiri yang approach saya, kata ada drama terbaru untuk TV3, Anak Senah, dan dia nak saya nyanyikan lagu tu. So masa tu saya macam okay, saya tak nak miss lah this chance, sebab sebenarnya asal plan dia saya akan keluar lagu lain, tapi disebabkan untuk Anak Senah ni saya rasa macam this is a very good opportunity dan saya tak nak miss. Betul. So saya cakap okay, let's jom kita grab chance ni, kita record lagu ni. Sebab apa? Bila dipilih untuk menjadi lagu OST ni, dia lebih kurang kepada promosi tu percuma lah. Kan dia tidak perlu terlalu bersungguh-sungguh untuk promosi kerana lagunya dimainkan di drama. Jadi tanggungjawab Daniel adalah untuk menghiburkan minat lah kan. Macam mana dengan reaksi-reaksi mereka selepas keluarnya single Bukan Aku ni? So far semua reaksi yang saya terima dan feedback yang saya terima semua kata lagu ni cakap sangat sedap didengar. Alhamdulillah, saya sangat thankful lah. Even single saya sebelum ni pun kata sedap, dan keluar pula lagu Bukan Aku ni dimainkan pula di drama Anak Senah. Orang macam siapa nyanyi lagu ni? Lah Daniel ke? So macam ada reaksi tu ada. Itulah betul-betul, sebab bila kita dengar kita macam masih lagi belum cam tahu ni suara Daniel ke suara siapa. Sebab yang last kita dengar adalah di pentas Vocal Mania. Betul. Ada tak awak rasa macam perubahan range suara awak semasa nyanyi live dan juga lagu yang dikeluarkan ini dah jumpa ke tune yang sebenar? Macam mana? Saya rasa setiap kali saya record lagu, untuk macam contoh lagu yang lama, saya ada pembawaan saya sendiri. Dan bila saya di Vocal Mania pula nyanyi secara live, saya punya pembawaan lain pula. But semenjak saya nak keluarkan daripada saya nak keluar lagu Bukan Aku ni, saya dah start orang kata apa, betul-betul nak fix saya punya pembawaan dalam nyanyian, so that bila saya keluar lagu lagi in future, orang dah tak macam terkial-kial, siapa nyanyi ni? So saya nak orang sekali dengar, ni Daniel Chuan. Betul. Okay, keep it up. Itulah dia. Okay, Daniel, semoga berjaya kita ucapkan. Pembawaan tadi saya suka, jangan pembawakan pula itu lain. Pembawakan tu mudah lain. Okay. Daniel, semoga berjaya. Semoga berjaya. Sampaikan salam kami di keluarga di Tawau Sabah. Okay. Baiklah, kita dah pun sampai ke penghujung rancangan. Terima kasih kepada anda semua yang setia bersama dengan kami selama 1 jam. Esok hari Khamis, kita akan bawakan apabila COVID-19 menjadi endemik. Kita tahu dia pandemik dan ada keupayaan untuk menjadi endemik. Jadi esok kita harus hidup bersama COVID-19. Apakah yang perlu kita tahu? Esok kita akan bincangkan dalam Malaysia hari ini. Assalamualaikum. Jaga diri. Inilah dia rider finaliner kita yang sentiasa menghantar setiap kembahan anda. GrabFood, Foodpanda, Bungkus Eat, Lalamu, Hapcai Ikan Air Delivery Service, dan banyak lagi kita bukan saja GrabFood, Foodpanda, banyak lagi runner-runner daripada Pick Up and Delivery Service yang ada di Seremban ini. Walaupun kami hanya sedikit saja kami mengenali mereka, tapi setiap runner tak kira dengan Foodpanda Foodpanda tetap bersama-sama dalam update dua rintangan yang kami hadapi. Tanggal 31 bulan 8 57 Merdeka, merdeka, tetaplah merdeka, ia pasti menjadi sejarah.